جلستنا هذا اليوم بقراءة أم الكتاب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله، نشكر الله سبحانه وتعالى الذي قد أعد لنا هذه الفرصة الثمينة فنلتقي في الجلسة عن الأشياء التي تتعلق بمدى الإنشاء، كتابة الإنشاء خاصة للطلاب الذين سيكتبون هذا الإنشاء في امتحانهم SPM. ولست بخيركم لهذا المجال، ولكن هذا فقط على طريقة المشاركة بيننا. إن شاء الله سنستفيد استفادة كثيرة بهذا اللقاء، بهذه المناقشة إن شاء الله. تظهر لديكم الشريحة يا طلاب؟ ما شاء الله. الإنشاء للشهادة الثانوية الماليزية عام 2000. كلكم مستعدون؟ أيها الطلاب أنتم مستعدون أظن، وحسبت أنكم كلكم مستعدين للدراسة. هذه موضوعات الكتابة، يعني محاور المتعلقة بالإنشاء ب SPM، عادة تتعلق بالأمور الدينية مثلا الصوم والصلاة وكذا وكذا. والميدان الثاني عن قضايا معاصرة، وكذلك أيضا الموضوعات المتعلقة بأدوار دور الطلاب، دور الأبوين، دور المسجد، دور المدرسة، وكذلك المحور عن تكنولوجيا حديثة وفوائد الإنترنت، فوائد الهواتف، هكذا. هذه الأشياء يعني التي من الأمور تنطلق في الموضوعات بكتابة الإنشاء لهذا للسنة الخامسة SPM.
tajuk-tajuk gini lah hak keluar tak. Dan saya yakin cikgu-cikgu pun sudah royak dan ke pelajar tentang perkara-perkara ini. Sebenarnya dia skop dia macam kejiranan, pelancongan itu semuanya termasuk dalam mehwar-mehwar 3 ni. أي موضوع تكتبونه أيها الطلاب؟ لا يخلو عن هذه الأشياء. Apa saja tajuk yang kita nak tulis tak lari daripada perkara-perkara begini. Perkara-perkara itu ialah InsyaAllah perjumpaan kita pada pagi ini tidak mengambil masa yang panjang, sikit ringkas sahaja. Sebelum tu Zara nak tanya, cikgu-cikgu tolong tengoklah, tolong tengok. Siapa nak tulis insya? Kat tangan cikgu tolong bilang, berarti cikgu maklum ke Ustazah. Siapa nak menulis insya? Maknanya daripada idea dia. Ramai ke Ustaz? Ustazah? Okey, yang kedua, nak mengapa? Dia ambil jalan mudah nak mengapa insya. Cuba kat tangan, cikgu-cikgu tolong tengok. Nak mengapa? Cikgu buka kamera nak tengok. Cikgu buka kamera. Tak buka. Buka dah. Ramai ke siapa nak mengapa? Nak mengapa insya kat tangan? Sekolah Meranti, awak nampak? Okey, sekali lagi, siapa rasa nak tulis? Saya nak tulis, pokok mana saya nak tulis insya. Kat tangan. Irfa'u aidiakum. Nampak mana dah? Okey. Jadi hak nak mengapa tu bagus juga. Hak nak tulis tu lagi bagus. Ada pro and kontra dia masing-masing. Apapun soalan insya ni kita kena jawab. Kena jawab. Berapa markah semua untuk insya? 30 markah. Saya dah tanya. 30 markah tak? Okey, untuk insya ni, insya SPM. Saya dah tulis, nampak ke di slide tu? Isi berapa tak kisah. Isi tu mestilah berkait dengan tajuk. Berapa isi dia tak ambil berat sangat. Yang mesti tulisan kita tu kena dengan tajuk. Tajuk apa kita pilih mestilah berkaitan dengan apa yang kita tulis. Hak penting, cerita tidak berulang. Tak nulis bagi dulu lah. Isi yang sama diulang-ulang. Jangan jadi gitulah. Tidak menulis cerita yang sama, cerita yang berulang-ulang. Okey, mufradat. Mufradat. Tidak kurang daripada 60 patah perkataan. Kiralah kat mana-mana. Jangan kurang daripada 60 patah perkataan.
Jangan tinggal kosong. 120 patah perkataan. Masih lagi dikasihani oleh pemeriksa. Maknanya okeylah. Dia minta soalan, dia minta kita tulis 150 patah perkataan. Katalah kita ni tak ada idea dah. 120 ya boleh. Boleh lagi diterima. InsyaAllah tidak dipotonglah markah untuk daripada Al-Matlub 150 patah perkataan. Jadi sebagaimana kita duk nulis-nulis selama kenilah insya ni. Pertama sekali dia ada muqaddimah dah. Muqaddimah, ada isi dan juga ada khatimah, penutup. Mesti ada benda-benda asas macam ni kena ingatlah. Ada muqaddimah, ada penutup dan ada isi, ada penutup. Okey dia jelas tak ni? Jelas. Alhamdulillah. Okay, ada soalan kau kat ni? Ada. Ada. Azun, wa antuna mumtazat. Ni pembahagian dia. Pembahagian hak dalam insya. Mufradat, qawaid, uslub, tasalsulul afkar. Mufradat berapa markah? Oh ni biasa-biasa ni, lamsam ni. Tak lagi daripada benda-benda ni lah. Mungkin ada berlebih berkurang tapi basicnya gini lah lebih kurang insyaAllah. Mufradat 12 markah. Qawaid 8. Awak duk belajar nahwu sorah mari. Dalam pelajaran mari. Ni lah nak apply, kita nak praktik dalam penulisan insya. Uslub 5 markah. Tasalsulul afkar, tasalsul kesinambungan idea 5 markah. Maknanya daripada awal sampai akhir penulisan insya awak tu berkisar tentang tajuk yang dipilih. Tidak kata dan cerita dia tu bersambung. 12 campur 8 campur 5 campur 5 berapa sama? 30 markah. Jadi insya 30 markah semua. Okey, siapa nak 30 markah? Angkat tangan. Saya. Saya. Semua nak 30 dah. InsyaAllah saya doakan awak semua dapat markah. 30 markah insyaAllah. Amin ya Rab. 40 tak 30 ya. 40 ambil lain dah. Sekitar 1 berapa? 80 dah. Sekitar 2 100. Mesti tulis 60 patah perkataan ke atas. Pengiraan 12, 8, 5 ni untuk insya yang bilangan patah perkataan dia tu adalah 60 patah ke atas. Kalau kurang, dah. Tidak dikira seperti inilah. Dia. Pokok mana 60 patah perkataan ke atas? Kira dah. Boleh ke? Boleh 60 patah perkataan ke atas? Kalau nak 30 markah kena at least 120 patah perkataan kena tulis. InsyaAllah Rabbuna yusahil. Allah permudahkan segala urusan kita insyaAllah. Okey, seterusnya. Hak saat ni 60 patah perkataan ke atas. 60 patah ke bawah hanya layak berapa?
6 markah atau 8 atau 9 atau 10 atau 11 sehingga 12 sahaja. Paling maksima markah awak dapat 12/30. Waliyazubillah lah deh. Kita nak 30. Nak? Ini pula patah terik. Ha? Kau dulu kamak segitu panjang tu. Mesejnya dah. Kacang je insyaAllah. Kau payah Insya ni adalah penulisan ni adalah kemuncak penguasaan kita kepada bahasa Arab. Kita faham, kita boleh tulis, boleh kecek, maka lengkaplah kita ni orang yang boleh menguasai bahasa Arab. Tak. Kita nak apply, kita nak tatbik. Dalam ni lah. Mari ngaji nahu, bukan main tak, nahu lagi, surah lagi. Masa nulis kita nak praktik benda ni. Boleh? Okay, seterusnya. Kalau lah insya tu 30 patah ke bawah, 30 patah perkataan ke bawah, berapa awak dapat? Awak layak dapat markah berapa? Hanya 4 atau 5. Yes. Panggil 5. Ahsanta, Mumtaz. Mumtaz. Ya. 4/5/30. Nak ke? Terima kasih. Nak berapa? 30. 30 ni. Niat dah dah. Niat dah belakang nak 30. Terus? Biniyat. Ahsanto. Biniyat. Suruh kita niat ke? Sebab niat ni dia ada power dia. The power of niat. Niat ni ada power. Ya Allah. Itulah. Kita apa-apa kena niat. Sebab apa? Bila kita niat, seluruh sel-sel dalam badan kita akan mengaminkan dan akan berusaha untuk mencapai niat yang telah dirakam. Faham tak? Apa-apa dari kehidupan kita mesti niat. Okey, kalaulah sekiranya penulisan kita tu, insya kita tu terkeluar dari tajuk. Berapa markah awak layak dapat? 3 sahaja. Waliyazubillah. Copy text. Biasanya pelajar dia ambil teks daripada sahaja mutalaah. Dia tak ada idea, dia ambil teks daripada mutalaah, dia pun salin. Panjang berjala-jala, lebih 150 perkataan. Tapi sayang 1000 kali sayang, berapa markah dapat? 3. 3 sahaja. 3 sahaja. Open boleh. Ya, soalan lelah tak? 3. Waliyazubillah pun kita tak usah juga. Tulis saja. Dia upah tak tulis saja? Tidak mendapat upahan apa-apa, hanya mendapat sebiji telur. Markah kosong Boleh? Jelas kan? Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Seterusnya. Latihan 1. Latihan pun kecek gini adalah an-bu'din. Dari jauh. Kembangkan mufradat. Kita kena buat latihan. Untuk insya, biasakan buat latihan. Latihan pertama ialah untuk mengembangkan mufradat kita. Saya bagi contoh sini. At-talibu najihun. Berapa patah perkataan itu? 2. 2. Okey, daripada 2 ni kita nak kembangkan lagi banyak. Nampak bawah tu, saya kembangkan. Contoh kita tambah daripada 2 kalimah. Kita jadikan, kita tambah depan kana. At-talibu, al-mujtahidu,
Az-Zakiyyu Muhammad Ashraf Ibnu Hasan Najihun Najahan Bahiran fil imtihan. Okey, berapa mata perkataan tu? Daripada 2 tadi. Berapa? 13. Kita. Payah ke mudah? Nak kembangkan? Daripada 2 kita berjaya kembangkan sampai 12 patah perkataan. Mudah ke senang? Kita belajar kana, belajar inna dalam SMU tak? Kalau lepas nahu, dalam nahu, dalam suara semua tu, gunalah. Nak kata inna at-talibah pun boleh. Atas cita rasa kita, atas daya kreativiti kita. At-talibu. Salah satu cara kita nak kembangkan ialah kita bawa sifat. Macam at-talibu al-mujtahidu. Itu sifat. Az-Zakiyyu pun sifat juga. Bawa 2 sifat bertambah lagi patah perkataan. Faham tak? Okey, tambah pula. Siapa dia talib tu? Pelajar yang rajin, pandai tu siapa? Man huwa? Muhammad Ashraf bin Hasan. Anak Pak Ni Asal kalau gitu. Tak? Okey, kita kau bawa. Najihan silap tu. Saya minta maaf dah. Najihan. Apa najihan? Bukan najihan. Siapa boleh rayak? Siapa boleh rayak? Najihus itu salah. Kita kena kata najihan. Limadha? Ni nak praktik ni. Kita belajar teori ni. Aina al-ijabah? Ana antazir al-ijabah minkum. Siapa nak jawab? Awak dia salah dia ATS ni. Enggak betul dah mula-mula. Okey, bagus. Kana at-talibu al-mujtahidu az-zakiyyu Muhammad Ashraf Ibn Hasan najihun. Ustazah kata najihun situ salah. Kena baca najihan. Kenapa? Tu je Ustazah tanya. Kena kata najihan. Tak boleh kata najihun. Sebab apa? Salah tulis situ tu. Nak suruh awak kata. Sebab apa? Sebab apa kena jadi najihan? Sebab ada Muhammad Ashraf dengan Hasan. Sebab ada Muhammad Ashraf dengan Hasan. Tak tepat. Terima kasih berani mencuba. Kita kena cuba. Baguslah. Kita belajar kan? Okey. Sebab Sebutkan sebabnya sebenarnya. Mumtazah. Anti mumtazah. Sebab khabar kana. Khabar kana kita belajar bila? Lepas dah dalam SMU. Kana wa akhawatuha. Kana wa akhawatuha. Kejadian kepada kana wa akhawatuha. Ya Raul Mubtada. Pandai. Jadi nanti untuk adalah khabar. Khabar kepada kana. Apa khabar kana? Dah kita berubah kana jadi khabar kana. Tak, macam at-talibu najihun. Atas tu, mubtada khabar juga tu. Tapi kita guna uslub, hak tak guna kana. Tak masuk kana. Apa nak masuk ikut kita, uslub kita. Kita punya cita rasa. Yalah dah. Jadi najihan kita kena kata najihan baru betul. Kalau tulis kita kan pemeriksa dia ke potong markah tu sebab dari segi qawaid kita tersilap. Najahan bahiran.
Tu kita belajarkan pada najahan jadi apa? Maf'ul mutlak kan? Awak belajar maf'ul mutlak pun ada juga dalam tajuk SMU tahun lepas. Dekat Tewa pun ngaji juga dah. Jadi masa ni lah kita nak tatbik, kita nak praktik kita punya teori-teori yang kita faham daripada ilmu nahwu dan juga saraf. Najahan akhiran kelintihan. Okey dah? Mudah tak nak kembangkan mufradat? Mudah kan? Senang, alhamdulillah. Antaranya ialah kita masuk sifat. Tak, lagi? Tak ke, maf'ul li ajlihi ke? Tak. Okey, seterusnya. Ada nak tanya ke? Tak ada. Ada, baiklah kau. Alhamdulillah, tak ada serah. Okey, seterusnya. Ni lebih panjang lagi. Kita kembangkan lagi. Daripada dua kalimat at-talibu najihun, kita kembangkan lagi. Kana at-talibu al-mujtahidu al-dhakiyu wa huwa Muhammad Ashraf ibn Hasan alladhi yaskunu fi qaryati Taqwa allati taqa'u fi syamal muhafadhah Pasir Putih di wilayati Kelantan Darin najihan bahiran fil imtihan li syahadati tsanawiyah al-maliziyah li sana. Apa batas perkataan? Daripada dua kita kembangkan apa? Kita boleh tu. Berapa? 25? 33. 35. 33. 33. Lupa lah. Waktu kata 25, waktu kata 30 lebih. Nak mana salah? Tak. Yang mula dah. 36. 30 lebih lah kita kata deh. Yalah. Gapa kita tambah situ? Tambah huwa. Ada. Tadi Imam Ashraf bin Hasan tu, dok mana dia kita tambah pula kita identify dia. Bahawasanya dia ni hak duduk mana? Hak duduk di kampung Taqwa. Kampung Taqwa tu dok mana? Syamal. Mana? Syamal ni kau mana dia? Utara dah, duduk di utara. Kampung Syimal duduk di kiri. Wa ashabus syimal lima ashabus syimal. Tu maknanya kiri. Ini syamal, mana dia? Utara, syamal, janub, syarqi, gharbi. Utara, selatan, timur, barat. Kena tahu lah tentang gitu, mudah kita nak guna. Mufradat dalam kepala tu kena install banyak-banyak. Sebab kalau tak ada kalimat, boleh tak? Kalau tak ada kalimat. Sebab apa? Syai' la yu'tihi. La yu'ti. Orang yang tak ada apa-apa tidak akan dapat memberi apa-apa. Jadi kena install mufradat banyak-banyak. Banyak mufradat. Kita kaya dengan mufradat. Kita billionaire dengan mufradat. InsyaAllah mudah kita nak tulis. Mudah kita nak kecek ke gapa. Sebab kita sudah ada maklumat. Aset dia ada dalam minda kita. Apa kita rajin ngapa, kita rajin guna, kita rajin nulis. Mufradat ni tak nanti kita ngapa. Kita nulis, kita guna setiap hari pun. Itu pun salah satu cara supaya dia tu sentiasa ada dalam minda kita. Nak jadi aset kita kan. Untuk menulis, untuk membaca, untuk bertutur. Okey, duduk di utara. Jajahan Pasir Putih, kampung Taqwa tadi. Okey, Pasir Putih tu duduk mana? Duduk di negeri Kelantan. Darun Naim.
Banyak kita tambah deh. Okey. Baru siapa aku najihan tadi? Khabar najihan tu. Najahan bahiran filimpihan. Dah, filimpihan dalam puasa. Puasa ke apa? Kita pun tambah. Puasa SPM. Tahu lah baru tahun ni tak tahu lagi. Result tahun ni ialah tahun depan. Jadi untuk tahun lepas. Okey, ada siapa boleh tambah lagi? Siapa nak tambah? Rasa-rasa ada lagi boleh selit-selit je kalimah dalam jumlah ni. Siapa nak tambah? Ustazah tak boleh bagi hadiah hari ni sebab kita berjauhan ya. Tapi insyaAllah kita dekat di hati. Hadiah dia ialah Ustazah doakanlah dengan kejayaan dunia dan akhirat. InsyaAllah. Nak tambah ke apa tu lagi? Anak selit kalimah ke apa lagi? Kalau tambah nama sekolah? Tambah nama sekolah. Pandai. Ahsanti. Huruf mana tu? Kana at-talibu al-mujtahidu al-zakiyu wa huwa Muhammad Ashraf bin Hasan min madrasah apa? Nama sekolah dah. Boleh lah. Sekolah ke apa? Cik Raya? Tarbiyah Diniyah Meranti. Min al-madrasah al-diniyah al-arabiyah diniyah meranti. Berapa perkataan tu? 36 apa? Berapa? Itulah cara kita dah. Cara kita nak kembangkan mufradat. Mudah kan? Sebab benda tu ada di sekeliling kita. Kadang-kadang kita tak, orang kata tak cakna ni. Bila nak nulis kok, dia mari rasa gelak dah tak? Tapi kalau rajin menulis, insya-Allah benda tu tidaklah menjadi satu kesukaran antara. Okey, saya nak tanya siapa yang menulis setiap hari insya? Buka kamera kat tangan. Saya. Alhamdulillah. Bagus. Insya aku harap setiap hari siapa menulis? Orang dah ngaku lagi, ada lagi? Kita kena menulis lah, biasakan menulis walaupun 2 baris. Kenapa? Sebab pemahiran ni memerlukan latihan, memerlukan rasah, memerlukan praktis kita setiap hari kemahiran. Tak, supaya kita tak pandai nak nasi lah mula-mula dia. Masa mula-mula nak belajar nak nasi ke? Ni tak apa, ada rice cooker dia. Mula zaman tak ada rice cooker. Kita nak ada gas. Mula-mula nak tu jadi ke tak? Tak jadi dah. Ada kerah, ada lebih air, ada angin letup, ada angin sikit-sikit tak. Macam-macam tahap lah angin tu. Apa? Sebab kita belum ada al-maharah. Kemahiran. Tapi kalau kita nak pula esok, lusa, sama-sama lama-lama akan jadi lah. Comel nasi lah insyaAllah. Apa? Kita sudah ada kemahiran. Lepas tu kita kata kemahiran ni kena buat. Kalau tak buat tak jadi. So insya ini kemahiran. Bahasa adalah kemahiran. Kalau nak boleh, kita nak menguasai kena ada praktis, kena ada mumarasah. Tulislah. Tak ada dalam sehari tu benda kita nak tulis, betul? Kau tak ada sebab ada nulis WhatsApp banyak tu, okey? Tulis kat Arab, tak apa tulis WhatsApp, tulis kat Arab dah. Boleh? Salah sebab insya-Allah bagus. Allah permudahkan segala niat kita yang baik-baik insya-Allah. Okey deh, tadi tambah sekolah. Sudah bertambah dah daripada 36 bertambah pula 37 dah. Maknanya kita sudah menghasilkan satu
insya yang lebih banyak bilangan patah perkataan. Okey, daripada nama skala apa lagi boleh kita selit? Siapa ada idea? Man indahu fikrah? Siapa ada idea? Tak rugi kita sharing kan? Betul betul. Betul. Nak selit ke apa lagi? Tahun. Tahun mana? Lisanah al-maliyah? Lisanah al-maliyah berapa? Tahun berapa? 30. 2020, 30, 2020, 2020. Alfai ni wa 20. Boleh? Tambah dah lagi. Ada lagi? Tazana, awak semua berfikir macam mana kita nak kembangkan kita punya ayat. Sebab 150 patah perkataan. Tak payah pun. Dah. Ni pun kita dapat 30 lebih dah. Dekat 40 dah sikit lagi insyaAllah. Hanya satu isu. Siapa lagi ada idea? Tahun, sekolah lagi? Dah. Setakat tu ya? Nak mikir pula apa ni? Okay, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay. Kita tengok slide yang seterusnya. Latihan 2. Apa kat fasil? Fasil ni lebih kepada kita nak sambung ayat. Kita nak suruh ada kesinambungan fikrah pertama dengan fikrah seterusnya. Isu pertama, isu sebelum dengan isu yang seterusnya. Suruh ada kesinambungan dia, kita guna fawasil. Dan siapa yang banyak guna fawasil, insya-Allah markah uslub dia ni comel. Ya, berapa dah markah uslub tadi? Berapa uslub? 5. 5. Mungkin dapat 5. Kalau uslub sikit-sikit dapat 2 atau 3 kan mungkin dapat 4, dapat 5 dah. Itulah pentingnya fawasil. Contoh fawasil ialah antaranya lah, ni saya ambil contoh dalam SNU dah. Supaya muka bahasa Arab juga kan. Dari mimma naqashna sabiqan yattadihu lana. Dari apa yang kita bincang sabiqan saat ni. Sabiqan baru ni ataupun di atas saat ni. Yattadihu lana, jelaslah bagi kita bla bla bla. Kita nak sambung. Misdaqan liqaulillahi ta'ala. Kita bawa. Benarlah firman. Bunyi gini. Wa yattadihu dhalika min qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh fawasil. Banyak lagi. Intilaqan min hadha, bertitik tolak daripada ini. Banyak kan fawasil? Boleh minta dengan cikgu? Boleh? Ini membantu kita dah. Membantu kita untuk mudah kita nak menyambung fikrah supaya tasalsul afkar tu berlaku. Ini tidak fawasil ni ad-dhamair. Huwa, huma, hum, anta, antum. Ada berapa semua? Dhamair? Berapa semua ada? 14 tak? 14 semua. 14. Tu kita tahu teori dia gitulah. Sipir dia gitu dah. Ni bagaimana nak dipraktik teori kita tu. Kita nak royak al-madrasah sekolah dia. Jadi madrasah tu. Buat lillah. Huwa tu jadi
hu. Al-madrasahuma. Sekolah dia dua kata. Jadi madrasatuhuma. Ni antara kesilapan biasalah dalam insya pelajar Saya dah mention sini Al-madrasahum. Sekolah mereka. Jadi madrasatuhum. Ada seorang tu dia kecek. Saya nak kamu. Ana uridu antum. Menulis. Saya nak kamu tulis. Dia kata, ana uridu antum taktub. Nah, ni asal dia lah kita nak, kita nak praktik kita punya sifat dasar 14 tu. Nah, jadi ana uridu antum, saya nak kamu tulis. Jadi ana uridu antum tu akan jadi, jadi apa? Ainal ijabah. Saya nak kamu tulis. Ana uridu antum tu jadi Taktubna. antum. Kamu kan. Taktub benar. Ana uridu kalau puan kita kata ana uridu kunna. Kita tak kata nak ana uridu antuna. Ya? Jadi ana uridu kunna an taktubna. Kalau antum ana uridukum an taktubu. Kan? Macam itulah. Kita tally dengan dia punya sifat. Sifat kaedah dia. Anta. Al-madrasah anta. Sekolah awak. Jadi madrasah tu ka. Betul ke MAD? Kataba, katabu, katabat. Katabta. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu. Itu tasrif 14. Dah lepas dah kita dah masing-masing. Cumanya kadang-kadang masa nak nulis tu sebab kita kurang latihan, kita kurang memarasah. Jadi benda tu kadang-kadang tukar. Jadi benda ni adalah terlalu asas. Kita akan bawa ke mana-mana. Masuk universiti pun ni yang kita bawa. Bukan kata benda lain asal. Banyak lagi ilmu-ilmu lain kan. Tapi hak basicnya hak ni. Kita kena faham. Kaedah bahasa Arab ni kan kekal sampai ke hari kiamat. Nah, tu istilah bahasa Arab. Sebab yang menurunkan bahasa ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah. Kalau bahasa Melayu, kalau nak ambil bahasa Melayu, Allah ni rasa kena mengaji banyak. Sebab ada kaedah ya berubah. Sebab kita punya sumber kaedah bahasa Melayu mana? Dewan Bahasa dan Pustaka. Situ kaedah kita di situ. Tapi bahasa kaedah tu tak berubah sebab diambil daripada Al-Quran. Dan ayat seterusnya. At-tarakib. Apa tarakib ni? Tarakib ni kita guna juga. Kita sentiasa guna dia. Cuma kadang-kadang kita tak perasan. Kita guna tarakib tu daripada apa? Tarkib. Tarkib ni kita nak susun kalimah. Kita nak guna dia dalam bentuk yang tersusun. Maknanya bukan dalam bentuk satu kalimah. Tapi digunakan dalam bentuk dua kalimah ataupun tiga. Tapi dia jadi satu lah. Tarkib al-idhafi, at-tarkibul idhafi, at-tarkibul atfi, at-tarkibul wasfi. Tarkib idhafi ni kita guna mudhaf, mudhafan ilaihi. Tarkib atfi kita guna ataf dan juga ma'tuf. Kita guna wawul atfi. Tarkib wasfi ni kita guna sifat. Macam tadi. Macam tadi kan? Kana at-talibu al-mujtahidu. Itu kita guna tarkib wasfi sebab kita bawa sifat. Dia tak nak cerita kawan ni sifat dia lagu mana. Jadi tarkib idhafi kaedah dia ialah
idaratul madrasah. Idarah tu kita panggil mudhaf, al-madrasah mudhafan ilaihi. Cara nak buat mudhafan ilaihi, asal dia al-idaratu al-madrasatu ya. Idaratul madrasah, asal dia ialah al-idaratu al-madrasatu. Makna dia pejabat itu sekolah itu. Pejabat itu sekolah itu. Tapi sekarang ni kita nak ayat ke orang bahawasanya pejabat tu adalah pejabat sekolah. Pejabat sekolah kita. Apa guna mudhaf ilaihi? Cara nak guna mudhaf, al-idarah tu buat alillah. Jadilah mudhaf. Al-madrasati bagi bawah majrur bil idafah. Kita belajar dalam nahwu yang menyebabkan kalimah ataupun isim dia jadi majrur. Yang pertamanya kerana depan dia tu ada huruful jarri. Yang kedua, dia tu jadi mudhafun ilaihi. Okey, tarkib idhafi darajatu Muhammadin. Tarkib atfi al-mu'allimu wal mu'allimatu. Tu kita tambah wow. Ana zahabtu ila as-suqi wa ashtaraitu as-samaka wal ka'ka. Belikit tak? Kita guna wawul atfi. Okey, seterusnya taliba al-ma'hadi. Itu contoh 3 tarkib tadi lah. Idhafi, wasfi dan juga atfi. Okey, enggak ni saya rasa antum semua faham lah dah insya-Allah. Al-kalimat al-mufidah, beberapa kalimah yang maknanya kita tak perasan nak guna masa insya. Kita boleh gunalah isim isyarah, isim al-mawsul, harfu jarri, al-zarfu, al-ismu. Hadha, hadhani, huna, hunaka, alladhi, alladhani, isim mawsul, alladhina. Dia benda-benda ni kadang-kadang kita tak perasan, tak bagi idea nak semasa menulis. Sedangkan kalau kita tulis akan bertambah bilangan patah perkataan insya kita. Tak begitu. Apa tak bagi idea? Sebab kita kurang praktik. Okey, seterusnya. Al-mufradat wa tarakib al-mufidah. Ni beberapa mufradat lah. Biasa kita guna. Yash'uru. Rasa. Feel. How do you feel? Kaifa tash'ur? Yabda, bermula. Yahtammu, mengambil berat. Yashtariku. Sudah nak buka idea ni dengan kalimah-kalimah ya. Yatamanna, hope. Berharap. Yantahi, yunazzimu, yashtariku, yukhattitu, yahsulu. Kalau yahsulu biasa yahsulu anda. Menghasilkan sesuatu yang sulu anda. Kena ada anda saja. Okey, seterusnya. As-sa'atu al-ashirah. Apa saya bawa ni? Sebab kadang-kadang masa kita nak nulis kita lupa. Kita boleh sesungguhnya kita boleh tambah lagi benda. Antaranya masa. Cara kita nak tulis masa as-sa'atu al-ashirah tu. Kita tak kata buku al-ashirah. Al-ashirah. As-sa'atu war-rubu'u. Rubu' tu suku ya. Pukul 10 suku. Was-sulusu. Sulusu ni berapa? 20 minit. Wan-nisfu 30 minit. Pukul 1. As-sa'atu al-wahidatu. Pukul 3. As-sa'atu as-salatu. Kita tak kata as-salasa. Kita kata as-salisah. Itu cara kita nak tulis dengan betul tentang masa.
Al-barnamij al-awwalu. Program pertama. Al-barnamiju al-thani. Program kedua. Al-barnamij al-thalithu. Program ketiga. Ni biasa kalimah-kalimah kita boleh guna tak untuk insya. Al-barnamij al-raisi. Main program. Program utama. Al-faslu al-idafiyyu. Kelas tambahan. Al-fusulu al-idafiyatu. Kelas-kelas tambahan. Kita ingat dah. Al-faslu mufrad. Al-fusul jamak lah. Jam'ut taksir. Jam'ut taksir ni dia ada dua. Ghairu akil dengan akil. Untuk yang berakal dan tidak berakal. Dalam bahasa Inggeris dia panggil living thing dengan non-living thing. Jadi untuk yang macam at-tulab. At-tulab jamak taksir juga tapi dia untuk al-akil. Kalau madrasah, madaris, faslun, fusul ni untuk ghairu akil. Jadi bila ghairu akil, al-idhafiyah, sifat dia tu akan jadi mu'annas. Al-masjidu al-wasi'u. Al-masajidu al-wasi'atu. Kena ingatlah. Jamak taksir ghairu akil. Sifat dia akan jadi mufrad mu'annas. Okay, ada soalan ke? Al-majmu'atul ula, al-fariqu al-awwalu. Sifat dengan mausuf belakang sifat dengan mausuf. Al-majmu'atu mausuf, al-ula jadi sifat. Al-fariqu mausuf, benda yang disifatkan. Al-awwalu sifat. Sifat dengan mausuf mesti tally, mesti link molek dia punya kesamaan dia tu. Mu'annas sama mu'annas, muzakkar sama muzakkar, mufrad sama mufrad, jamak sama jamak. Gitulah seterusnya. Okey dah? Okay, ada soalan? Hal hunaka soal? Tak ada. Ada apa yang belakang? Antum kullukum mumtazun. Orang pandai ni yang mudah terhead. Okey, seterusnya. Al-mufradat wa tarakib al-mufidah aidan. Al-markazu al-awwalu, tempat pertama. Al-markazu tsani, al-markazu ats-tsalits. Al-yawmu al-awwalu, al-yawmu ats-tsani, al-yawmu al-akhiru, yaumul ahad, al-itsnin, yaumul itsnin, yaumul thulatha, yaumul arbi'a. Arba'a. Belum macam belakang kita ngaji ada seorang kata hari itu. Yaumul khamis, yaumul jumu'ah, yaumul sabt, as-sa'atu al-wahidatu, as-sa'atu al-thaniyatu, as-sa'atu as-sadisatu. Apa Ustazah bawa? Sebab nak ingat balik lah. Nak suruh awak ingat balik bahawasanya benda-benda ni ada dan kita boleh guna dia di tempat-tempat yang sesuai. Okey, seterusnya. Sabahan. Ni zarah. Mana maksudnya zarah? Sabahan, naharan. Pukul berapa? Pukul 8 pagi. Naharan, masaan, lailan. Al-fa'idatul ula, al-fa'idatul tsaniyah, al-fa'idatul tsalitsah. As-sababu al-awwalu, as-sababu al-tsani, as-sababu al-ra'isiyyu. Sebab pertama. Bapa berlaku gejala hudusu as-sairi contohnya. Kemalangan jalan raya. Mas sababu ar-ra'isi. Apakah sebab yang utama dia? Kita boleh tulis. Al-unsuru al-awwalu. Anasir pertama, anasir kedua, anasir ketiga. Ad-dawru al-awwalu. Sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga. At-tariqatu al-fa'ala. Cara yang berkesan, efektif. At-tariqah al-fa'ala, al-jazzabah yang menarik. Al-ahdafu al-marsumatu, objektif yang
telah dirancang. Al-marjuah yang diharapkan. Ar-raisiyah yang utama. Objektif utama kata dia. Okey. Habis. Ma'at tamanniyat wan najah wa syukran lakum. Okey, ada soalan ke nak bicara kita mengakhiri pertemuan dan lagi ni lah. Ustazah. Ya. Ya. Aha. Kalau buat karangan lebih 120 patah tu kira markah yang lepas tu kira tak? Jangan kurang. Lebih tak apa. Jangan kurang. Lebih tak apa. Dia nak berapa? 150 tak? 150. 150. Kalau kita tidak mampu nak capai 150, kita hanya mampu 120. Okey lagi. Kita macam lagi. Kata orang yang ada pengalaman memeriksa lah. Nah, kita botol lagi. Kalau lebih tak apa. Ahlan masalah. Mungkin ada potensi nak dapat markah penuh. 30 markah. Okay, Ustazah nak takdir je. Takdir dalam mufradat kita ada berapa? 12 markah deh. Dalam 12 mufradat tu, agak-agak awak dapat berapa? Daripada 12. Boleh tak 10? Hanya. Daripada 12 boleh tak 10? Kau berapa boleh? Berapa agak-agak boleh? Cuba ayat berapa? Kita catat dan kita sama-sama kira. Kita pun boleh skor lah. Markah kita untuk Isya ni berapa? Lihat slide. Daripada 12 berapa agak-agak? Ha. 12 boleh 10. Kalau apa? Jawablah pasal tanya ni. Agak-agak. Aku ni kurang daripada 12 dapat berapa? Berapa dapat? Atau berapa? 8 ke? 8. Okey, semua setuju 8. Kemain pula. Kemain kan apa mana? Agak-agak awak dapat berapa daripada 8? Okey, 4 dah. 5 atau 6. 5 atau 6. Kita ambil 6 lah dah. 8 tak ada 6. Okey. Agak. Daripada 5 berapa? 4. Okey. Kita berbual 4. Tasalsulul afkar. Daripada 5 berapa dapat? Berapa? Daripada 5 dapat? InsyaAllah. 3. 3. 3. Okey. Apa campur ni berapa? 14. 8 campur ni 14. 14 campur 4. 18. Campur 3. 21. 21. Okey. Dengan 8 dan 43 ni awak dapat 21/30.
Ayo. Ayo kaca. Agak-agak tu. Tak sambung lagi. Nah, 21/30. 21/30 ni tak jawab nak 30 jadi kena banyak buat latihan lah. Cari tajuk-tajuk, mihwar-mihwar, soalan-soalan yang biasa keluar. Tak, rajin buat latihan. InsyaAllah. Tak, nak dapat 25 ke atas per 3 bulan ni tak susah. InsyaAllah. Rabbuna yusahil. Allah permudahkan. Okey, ada lagi soalan? Ada lagi yang nak bincang? Tadi kan kita belajar kembangkan isi untuk dapat patah perkataan yang banyak. Nah, rajin-rajin buat latihan lah. Diri bermula dengan diri sendiri. Biar cikgu tak suruh pun kita kena rajin. Sebab kita yang tahu kelemahan diri kita. Mana kita perlu baiki, mana kita perlu upgrade. Nah, itulah. Okay, ada lagi? Ada lagi soalan? InsyaAllah tak ada. Ada. Alhamdulillah. Lain. Mudah tak insya-Allah? Ada. Jadi agak-agak bahasa Arab ni berapa? Boleh? Target berapa? A+. Okey, kalau tak ada kan. Dah rasa setakat ni lah dulu. Aktafi bihadzal qadar. Saya rasa setakat dulu. InsyaAllah. Buka kamera belakang, kita nak ambil gambar. Nak buat laporan. Semua boleh buka kamera? Kita ke sini. Okey. Semak-semak lah kau. Jaga penjarakan kadang tu. Jaga penjarakan. Kita jaga kita.